masa dengan segala umatnya dan menyebut usaha Allah menyampaikan tazkirah pada hari ini. Dipersilakan saja. Grill. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para jemaah tetamu Allah di hari Jumat yang mulia ini, alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas kesempatan kerahmatan Allah, ihsan daripada Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita berada di hari yang mulia ini, yaitu hari Jumat penghulu segala hari. Para jemaah yang dirahmati Allah sekalian, dalam kesempatan yang ringkas begini, dalam saya ilmu yang ringkas juga, marilah kita mengambil kesempatan untuk sama-sama mendengar sedikit peringatan untuk diri saya dan para jemaah semua. Semoga dengan sedikit pengkongsian ini, pertemuan ini dalam saat begini yang mulia ini dinaungi oleh para malaikat yang bersama mendoakan kerahmatan kepada kita dan diberi doa kepada kita, dan di akhir pertemuan kita maka dikatakan kepada kita, kum, bangkitlah kamu dalam keadaan kamu maghfurun lakum, dalam keadaan kamu diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara peluang-peluang untuk mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala adalah terlalu senang dalam menghadiri majlis-majlis ilmu. Kita lihat di mana-mana surau agak hambar segi kehadiran untuk mengikuti kuliah-kuliah. Sedangkan setiap daripada majlis-majlis zikir, majlis ilmu ini didatangi oleh para malaikat yang menghamburkan sayapnya dan menyebutkan nama-nama mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala dan memohon keampunan kepada orang-orang yang berada di dalam majlis ilmu itu, dan di akhir majlis itu mereka mendapat satu title, yaitu maghfurun lakum. Tidak perlu buat apa-apa, just stay, duduk, sandar, tidur pun boleh, akan diberi keampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sama-samalah kita mengikuti di mana-mana saja majlis ilmu, majlis zikir yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah yang dirahmati Allah sekalian, jadi kita di hari Jumaat ini adalah Allah bagi banyak kelebihan-kelebihan dan sayyidul ayyam. Contoh, kalau kita masuk ke dalam masjid, ke dalam surau, kita sering mendoakan Allahumma ighfirli dzunubi waftahli abwaab rahmatik. Ini doa yang sangat besar sekali. Doa memohon keampunan dosa-dosa kita dan memohon kepada Allah supaya dibukakan segala pintu-pintu rahmat kepada kita. Jadi kadang-kadang doa ini ataupun zikir ini bukan sahaja di bibir ataupun di lisan saja. Jadi kena masuk dalam hati, very deep, mendalam dalam hati. Ya Allah, ampunkanlah dosaku hari ini sewaktu aku berada di dalam surau ini, dan bukakanlah segala pintu-pintu kerahmatan. Dan kita masuk dengan kaki kanan. Itu adalah sunnah yang besar yang kita mendapatkan
di hari Jumaat ini. Sedikit sebelum saya nak pergi terus kepada perkongsian seterusnya tentang 5 perkara yang seorang itu akan dapat di hari Jumaat ini, masuk dalam hadis yang sahih, hadis yang panjang juga, tapi saya ringkaskan. Jadi dalam 5 ni, siapa yang ada 5 perkara ni, dalam hadis kata setiap langkah yang dia datang ke surau ini diberi balasan pahala amalan 1 tahun, seperti mana puasa 1 tahun dan qiyamul lail 1 tahun. Setiap langkah dikira berapa langkah dia datang ke surau di hari Jumaat ini, dengan syarat dia ada 5 perkara ni lah. Satu perkara pertama, wasala wal tasala, iaitu dia datang dalam keadaan bersih diri. Contohnya kita nak keluar kerja pagi tadi pun kita dah mandi sunat untuk datang seperti Jumaat dengan pakaian yang bersih, pakaian itu pun mungkin boleh masuk. Ataupun orang yang dekat-dekat ni dia boleh mandi sebelum datang lah. Itu perkara tu, maknanya di sini konsepnya membersihkan diri. Yang kedua, bakara wa takara, iaitu datang di awal waktu. Datang di awal waktu ataupun sebelum khutbah. Ada yang datang pukul 9 pagi. Itu pahala mengikut kehadiran dia yang datang itu. Jadi benar simpul saja datang pagi. Kadang-kadang boleh datang pagi, datang awal, tapi delay disebabkan oleh tak apalah pergi awal apa di rumah dulu nanti orang azan pergi. Tapi dia tak tahu hakikat sebenarnya tentang kelebihan datang awal itu. Wa masya wa lam yarkab, ini dia datang berjalan kaki dan tidak menunggang. Ini boleh dibahaskan dalam keuzuran. Ini kelebihan yang luas bagi mereka yang mungkin parking jauh, mungkin duduk jauh, tapi datang juga dengan keadaan kesulitan pun boleh. Tak semestinya datang berjalan kaki dalam keadaan duduk nilai 3 datang ke sini, datang semadi, itu ada kesulitan. Tapi yang ni ramai yang tidak buat juga. Dana minal imam, datang awal tapi tidak ke depan. Jadi kita datang hari Jumaat ni, kita adalah tetamu penting. Tetamu penting, tetamu hari Jumaat. Kita datang menghampiri imam, mana duduk di saf depan. Saf yang paling mendapat kelebihan yang besar, iaitu innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah dan malaikat yusallun, memberi selawat, memohon rahmatan kepada alal mayami minas sufuf, atas orang-orang yang duduk dalam saf dalam kanan. Kalau kat sini daripada ini imam bawah ni, maka sebelah kanan dan sebelah kiri dan saf yang kedua, itu saf yang paling direbut-rebut oleh orang yang faham. Bukan kata kita maaf cakaplah kita datang awam, betul, tapi kalau kita boleh berganjak lagi dalam satu tahap, kita cuba untuk mendekati mendapatkan saf 1, saf pertama ataupun saf 2, itu lebih afdal lah. Lebih afdal. Kalau tak dapat, tak perlu bertumbuk lah. Tapi berusaha sedaya upaya untuk mendapatkan kelebihan-kelebihan ini. Sebab kelebihannya ialah pahala 1 tahun mengikut langkah-langkah yang datang jauh. Lagi jauh, lagilah banyak pahala segi puasa. Dan ini kelebihan-kelebihan yang sentiasa Allah ganda-gandakan. Kita kata jangan kata sebahagiannya nak beramal di bulan Ramadan saja, habis Ramadan tak adalah tunggu next Ramadan nanti. Tak, itu adalah kesilapan. Kelebihan-kelebihan sentiasa berada dalam setiap hari, setiap masa yang Allah berikan kepada kita. Cuma kita kadang-kadang tak merasa, tak ambil berat tentang kelebihan-kelebihan datang awal. Seboleh seelok-eloknya datang sebelum azan. Tapi alhamdulillah kita tengok ramai yang datang awal. Dan yang kelima ialah wastami'a wa ansit. Bila datang ke surau, mendengar, mendekat dengan surau depan, dia mendengar dan dia tidak bergerak. Maknanya adamul kalam, tidak bercakap-cakap dan tidak bergerak-gerak. Maksudnya, dan kalau dulu bergerak-gerak tangan, tapi sekarang ini bergerak-gerak dengan handphone dan sebagainya, adalah suatu perkara yang amat tak layak untuk kita
kita berada di rumah Allah Subhanahu Wa Taala, sedangkan khatib sedang khutbah dan dalam handphone, maklum sajalah berbagai-bagai isi yang ada dalam tu. Kita jari pun kadang tak boleh kontrol terkeluar benda-benda itu. Takkan kita nak tengok satu benda yang agak memalukan, tetapi di dalam rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya menasihati diri saya, cubalah kita try our best untuk kita memperbaiki perkara-perkara macam ni. Perkara-perkara ni perkara yang simple, tidak perlu kita buat-buat apa. Jadi inilah di hari Jumaat yang sangat mulia ini adalah Allah memberikan kelebihan-kelebihan kepada kita. Semoga kita mendapat kelebihan-kelebihan ini. Jadi itu saja permulaan saya. Jadi tajuk saya akan bincangkan pada hari ini dalam masa yang singkat ini, iaitu tentang tajuk yang kita tidak ingin bercakap sangat tentang tajuk ini, iaitu tajuk kematian. Kan? Jadi setiap perkara dalam kehidupan kita ni kita boleh rancang sebenarnya. Tapi nak merancang kematian adalah satu perkara yang tidak boleh kita rancangkan. Ya. Kematian. Kullu nafsin za'iqatul maut. Dan tidak ada sejarah manusia yang tak mati. Betul, saya tak mati lagi. Hatta para anbiya, hatta para raja semua akan mati. Saya akan mati, para jemaah akan mati. Dan semua kita akan mati. Dan kita melihat kematian-kematian di depan kita. Ya. Jadi kematian ini adalah menamatkan kekuasaan. Orang yang berkuasa, Allah menamatkan kekuasaannya dengan mati. Orang kaya, Allah menamatkan kekayaannya dengan mati. Orang sakit pun Allah menamatkan kesakitannya dengan kematian. Habis. Kalau orang sakit sangat kan, bila dia mati dia habis kesakitan, tidak ada sakit lagi dah. Kan? Orang cantik macam mana pun hilang dengan kematiannya. Orang yang lemah pun hilang kematian. Orang miskin hilang dengan kematian. Jadi kematian ini kalaulah kata malaikat tu datang minta, kata siapa yang nak ambil nyawa kita hari ini, siapa sanggup angkat tangan. Saya ingat saya yang pertama saya minta tangguh. Saya tak, I'm not ready, saya tak ready lagi untuk kematian. Tapi kematian itu kebanyakan datang, baru datang suddenly, cara mengejut, cara mengejut without any notice. Jadi kematian inilah ghaflah daripada kematian ini dah. Kita tak tahu. Saya yang hidup adalah Allah wal hayyul qayyum. Yang hidup adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bila-bila masa akan dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sama ada kita akan berada dalam malaikatul rahmah, husnul khatimah ataupun su'ul khatimah. Sama ada kita dalam roh yang baik ataupun roh yang tidak baik. Uzkuru aksiru min zikri halimul lazat. Nabi kata, perbanyakkanlah kamu daripada mengingati kematian. Mengingat kematian ni bukan saja bukan melemahkan kita daripada untuk bekerja, tidak. Bila kita ingat kematian ni, kalau kita lihat kat sini, ramai orang-orang yang hidupnya sedikit tapi lama berada dalam kubur. Dan orang yang berada dalam kubur tu pun mungsia, dilupakan. Kalaulah kita ingat orang tu mati 100 tahun, adakah orang tu ingat-ingat lagi? Takkan ingat orang akan hidup, orang akan hidup masih diteruskan. Kan? Jadi kalaulah kita lihat bagaimana manusia sebelum kita mati dipuja-puja, tapi selepas kematian di mana kita nak mengharapkan? Kan? Sebab itu kalau kita ada ibu bapa yang telah pergi meninggalkan kita dan berbuat baik kepada ibu bapa, selepas kematian adalah lebih baik, lebih ikhlas daripada kita buat kebaikan sebelum dia mati. Sebab dia tidak ada harapan lagi, betul? Melainkan dengan harapan daripada doa kita saja. Ikhlas, lebih ikhlas. Dan kita tak jumpa dengan dia. Kalau kat dunia ni kita jumpa dengan dia, buat baik, mungkin kita dapat apa. Tapi ni ikhlas, kalau kita nak ingat, tak ingat pun tak ada siapa yang nak marah. Sebab itu kita sentiasalah selepas solat sepaham Allah maghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunlah dosaku dan dosa maghfirli wa liwalidayya warhamhuma, dan rahmatilah, kasihanilah mereka seperti manakah mereka telah merahmati aku sewaktu kecil dahulu. Inilah doa-doa yang mereka akan mendapat pahala atau kesan daripada anak yang soleh. Jadi tanda anak yang soleh adalah anak sentiasa mendoakan kepada ibu bapanya. Jadi ya Allah,
Ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa kita dan jadikanlah kita ni dalam husnul khatimah. Kan? Husnul khatimah ini sebenarnya bukan kata mati semasa sujud, mati masa tasbih, mati dalam Kaabah. Tak, itu sebahagiannya. Tapi mana husnul khatimah ialah orang itu mati dalam keadaan tidak meninggalkan fardu, kan? Tidak bergaduh, tidak memutuskan silaturahim, tidak berada dalam hasad dengki, dan tidak dalam keadaan status mencuri ataupun menganiaya orang lain. Itu maka itulah adalah husnul khatimah. Contohnya, seseorang itu akan meninggalkan dunia ini dalam keadaan dua waktu, sama ada dengan Jumaat ini atau sehingga asar, atau sehingga asar ke maghrib, atau maghrib ke isyak, atau isyak ke subuh. Itu saja. Kalau kita tak tinggalkan solat 5 waktu, maka kita dalam husnul khatimah. Husnul khatimah, dan tidak melakukan perkara-perkara dosa. Jadi dalam keadaan itulah kita melihat, saya terbaca dalam satu artikel dia mengatakan sewaktu orang itu meninggalkan dunia, nyamuk dia akan baik daripada kaki, naik atas sampai ke bumbung. Dia kata hikmah daripada situ, kalaulah dia ambil daripada kepala dulu, masa mata dia melihat, nasib dia akan cabut lari daripada ketakutan dan sakit. Tetapi bila dia naik ke atas, yang bawah ni dah paralyzed, dah lumpuh tak bergerak, maka dia akan lihat macam tu saja. Dia melihat saja. Wa antum falaula iza balaghatil hukum wa antum haina tanzurun wa nahnu aqrabu ilaikum walakin la tubsirun. Kami kata kami dekat dengan mereka, kamu tak nampak. Mereka lah akan nampak. Akan situlah malaikat akan mengambil nyawa, sama ada daripada kasar, sama ada lembut atau kasar. Dan kita sentiasa kita memohonkan, ya Allah, Allahumma rzuqna husnul khatimah, Allahumma rzuqna khatimah. Minta dengan betul-betul, dengan ikhlas dan husnul khatimah. Jadi alhamdulillah kita berada di majlis di hari-hari yang mulia ini, dan tidak ada seseorang itu tak sunyi daripada salah, dan semua orang melakukan kesalahan, melakukan kesalahan, melakukan kesalahan. Tetapi sebaik-baik kesalahan itu adalah orang yang mengaku dia buat salah, dia mengaku buat salah, dan insaf, itulah taubat namanya. Mengaku, ya Allah, sesungguhnya aku telah melakukan kesalahan padamu, ya Allah. Jadi sebab itu kita taswif dalam satu perkara yang banyak kita dengar ialah taswif, di mananya menangguh-nangguhkan taubat adalah satu dosa. Membuat kesalahan itu, membuat dosa adalah satu kesalahan, tapi menangguh-nangguhkan bertaubat itu adalah satu kesalahan. Sebab itu dalam ayat Quran surah An-Nur, wa tubu ilallah, wa tubu ilallahi jami'an, bertaubatlah kamu kepada Allah subhanahu ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Allah, seseorang itu membuat kesalahan, tapi Allah meminta kepada hamba-Nya supaya bertaubat. Yuridullah an yatuba alaikum. Allah memohon kepada kamu supaya kamu bertaubat kepada Allah. Allah minta kita bertaubat sebab Allah tidak ingin menyiksa kamu. Ar-Rahman Ar-Rahim. Kita lihat bahawasanya, kalaulah contoh, banyak ayat Quran menceritakan masa depan, penyesalan-penyesalan. Contohnya dalam surah Al-Mu'minun, Rabbirji'un, ya Allah, kembalikan aku, la'alli, mudah-mudahan aku a'malu salihan, aku buat benda salih, fima taraktu, apa yang telah aku tinggalkan. Dan setiap orang yang bila datang kematian itu dia akan isaf semua dah. Apatah lagi berada dalam kubur, kan? Sebab itu kematian ini adalah satu gateway kepada hari akhirat. Itu tariqah, satu jalan untuk menuju ke alam barzakh, itu alam kubur. Kita akan menjadikan alam kubur, sebab itu akan ada hari kiamat, sebab itu kita akan ada hasyar, hari pada mahsyar, sebab itu kita ada hisab, sebab itu kita ada mizan, timbangan, sebab itu kita ada laluan siratal mustaqim, selepas itu kita ada al-jannah atau benar. Maka kejayaan kita ialah sewaktu kaki kita mengiringi kaki kanan melangkah ke dalam syurga. Itulah tarikh-tarikh saat-saat yang kita tunggu. Sebab itu kita sentiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah, minta syurga. Kan? Sebab itu dalam kelalaian kita hari ini adalah kita tidak merasakan kelebihan-kelebihan itu. Contohnya, Nabi Muhammad menyifatkan dunia ini adalah lebih kecil daripada sayap nyamuk. Kan? Sayap nyamuk ni, kalaulah dunia ni lebih besar daripada sayap nyamuk, masa kafir ahli pasti tidak akan minum walaupun satu teguk air orang kafir.
Mana betapa kecilnya macam mana. Sebab itu kita tengok kadang-kadang siapa yang solat sunat 2 rakaat sebelum subuh, dia akan mendapatkan seolah dunia dari situ. Ini nak buat apa dunia, banyak besar sangat. Kalau saya bagi mana Bukit Mahkota pada saya pun, saya tak nak buat apa, besar sangat. Tak, dunia di akhirat lain. Sebab itu dalam satu hadis mengatakan seseorang itu dia bila celup ke dalam laut, maka air yang lekat di jari, jadi satu titik ini, itulah dunia. Yang baki adalah yaumul akhirat. Sebab itu yaumul akhirat ini yaumul kekal abadi. Jadi kita, marilah kita sama-sama mohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita sentiasa mengingati Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Az-Zumar Allah menceritakan bagaimana penyesalan-penyesalan. Sehingga minggu lepas ada ustaz ada pernah cerita ya ayyuhallazina amanu qul ya ibadiyallazina asrafu. Tapi ayat sebelah itu saya nak cerita secara ringkas. Wa anibu ila rabbikum. Allah kata wa anibu ila rabbikum, kembalilah kepadaku. Wa aslimu, dan berimanlah, berserah padaku, min qabli, sebelum ayat dia kumul azab, sebelum kamu datang azab, summa la tunsurun, dan kamu tak dapat ditolong lagi dah. Di akhirat tidak dapat ditolong lagi dah. Wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum, ikutlah apa yang diturunkan kepada kamu itu Al-Quran, min rabbikum, daripada Tuhan kamu, min qabli ayat dia kumul azab, sebelum datang azab siksaan, baru datang secara tiba-tiba, wa antum la tash'urun, kamu tak sedar bila azab datang. Di waktu itu, waktu datang azab itu, kamu cakap apa? Antaqulu nafsun ya hasrata ala ma faratu fi jambillah wa in kuntu minas sakhirin. Alangkah hingganya aku rasa sangat rugi, alangkah sangat ruginya apa yang aku telah cuaikan sebelum ini di sisi Allah. Wa in kuntu, dan sesungguhnya aku dulu minas sakhirin, aku olok-olok apa yang di belakang apa yang datang di Islam. Maka dia datang penyesalan, dia kata apa? Ini satu persatu penyesalan. Au taqulu, dia akan berkata, lau anna Allah hadani, kalaulah aku dulu dapat hidayah, la kuntu minal muttaqin, aku akan jadi orang yang bertakwa. Tapi sekarang dicakap di mana? Tapi dalam pada masyarakat, di hari akhirat. La kuntu minal muttaqin, tapi dah habis masa dah. Au taqula, ataupun dia berkata hina taral azab, bila tengok azab tu, lau anna li karratan, kalaulah aku dikembalikan balik, kalaulah dunia boleh diputar balik. Karrah ni mana ni? Berputar balik. Fa aku minal muslimin, aku jadi orang yang buat baik. Bala, Allah kata, Allah jawab, bala, bahkan qad ja'atka, sesungguhnya telah datang kepada kamu ayati, peringatan-peringatan kepadaku. Fakazzabta, tapi kamu mendusta, kamu kata kamu tak beriman. Fakazzabta biha, kamu mendustai, kamu mengingkari. Wastakbarta, bukan kamu dusta saja, malah kamu bertakabur. Wa kunta minal kafirin, dan kamu dulu tu minal kafirin, daripada orang-orang yang ingkar tentang apa yang dibawa ini. Jadi penyesalan-penyesalan ini kan, maka kita selagi Allah memberi nafas kepada kita, maka marilah sama-sama kita meningkatkan keinsafan kepada, terutama pada diri saya dan para jemaah semua. Perkara simple yang kita boleh buat ialah sentiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang lelaki ialah solat berjemaah setiap waktu. Itu simple, senang saja. Dan sentiasalah kita memahami Al-Quran. Sebab Al-Quran inilah kan, kalau orang tu tak solat dan tak baca Quran, dua tu dia akan lagi kental kan? Kuatannya ialah dalam ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan selalu kita ayat kita dengar wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayatiyakumul ahadukumul maut. Maka berinfaklah dengan apa yang diberi oleh Allah kepada kamu sebelum datang ke kematian. Fayaqula, maka berkata, laula akhartani, sekiranya kamu melambatkan aku ila ajalin qarib, kepada masa sikit saja, fa asaddaq, pasti aku akan bersedekah. Sebab dia tahu di sana sedekah kelebihan-kelebihan yang banyak, yang paling senang dia sedekah itu. Wa aku minas solihin, dan aku akan jadi orang yang soleh, yang baik. Walan yuakhirallahu nafsan iza jaa ajalha, Allah kata aku tidak akan melambatkan nafsu, melambat seorang itu iza jaa ajalha, apabila datang tempohnya. Ajal ni tempoh, ajal ialah tempoh. Wallahu khabirun bima ta'malun, dan Allah Maha mengetahui dengan apa yang kamu lakukan. Jadi di sini adalah semua kita akan menghadapi kematian, dan kita semua tak pasti
apa yang akan berlaku kepada kita, dan kita sebab itu kita sentiasa mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha Rahmat, dan kita datang ke surau, kita berdoa kepada Allah, kita kena optimis dengan redha dengan Allah. Ada satu kisah yang mengatakan seorang itu dia dimasukkan dalam neraka dan dikeluarkan dari neraka, dan dia akan dibawa ke dalam neraka. Maka dia kata kepada Allah, ya Allah, sesungguhnya sangkaan aku padamu, aku adalah ahli syurga. Maka Allah kata, bawalah dia balik ke syurga. Sebab dengan sangkaan baik dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kena husnul zan billah. Husnul zan billah. Dengan husnul zan billah, kita sentiasa mengingat kepada Allah. Allah sayang kita, kita adalah ahli syurga. Jangan kita merasakan apa ni, aku ni amalan aku diterima oleh Allah Subhanahu dan sebagainya. Jadi itu saja sedikit perkongsian kita, semoga ia memberi manfaat khususnya pada diri saya, dan sama-samalah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dalam keredaan Allah Subhanahu ditetapkan pendirian kita dalam husnul khatimah insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.